disebabkan mereka buat salah, kita dah tak nak dengar dah pandangan mereka. Perkembangan cara mendidik zaman sekarang ni banyak berubah berbanding sebelum ni. Ada banyak yang baik, ada banyak juga yang perlu kita perbetulkan. Seperti mana banyak perkara ni ada dua ekstrim. Elemen kepimpinan khususnya dalam aspek mendidik ni juga ada dua ekstrim. Satu ekstrim ni adalah dia kasar, dia pukul, dia lempang. Baru ni pun saya perasan ada satu video bagaimana budak umur 8 tahun, dia dah letih, dia tak nak membaca. Kemudian ayah dia mungkin rakam video, tunjukkan anak dia tantrum, tak nak baca buku. Kemudian netizen komen, lempang je, sebat je budak-budak macam ni, biar dia tahu, biar dia rasa benda ni benda penting. Oh, saya rasa cukup terganggu dengan komen-komen yang macam tu. Kemudian ada satu lagi ekstrim, dia kata, kita tak boleh langsung disiplinkan anak. Jadi dia jadi begitu longgar. Dia jadi biar aja anak nak buat apa ikut suka dia. Tak ada kontrol, tak ada authority, tak ada kawalan langsung sama sekali. Dan kalau kita lihat ada titik pertengahan yang mana dia tegas tapi dia tidak kasar. Tegas, penuh kasih sayang, tidak kasar tapi masih mendisiplinkan. Ini adalah pendekatan yang kalau kita lihat yang diajarkan oleh Nabi SAW sendiri dalam kehidupan Nabi mendidik ramai daripada orang dewasa sampailah kepada kanak-kanak. Demikian juga kepimpinan Nabi SAW, kita akan jumpa Nabi bukan orang yang bila kasih sayang dia lemah, dia dipijak-pijak, orang tak respect dia. Tidak sama sekali. Nabi orangnya penuh kasih sayang, tapi pada ketika dia tegas, dia tegas. Dia tidak akan berganjak dan orang tidak boleh mengambil kesempatan untuk memijak dia atau mengambil kesempatan dengan mempergunakan sifat lemah lembut dan kasih sayang dia. Dan demikian kalau kita lihat dalam senario kehidupan kita seharian, kita perlu terapkan bahawa perkara-perkara yang kita letakkan dalam prinsip, kita tidak akan negotiate, kita tidak akan berganjak, kita tegas mempertahankan. Tapi kita tidak pernah kasar, kita tidak pernah menggunakan kekerasan untuk menyampaikan message ataupun membuat keputusan kita. Uniknya dalam kehidupan Nabi SAW, sewaktu Nabi berhijrah ke Madinah, Anas ibn Malik, satu watak yang penting kerana dia akan bersama dengan Nabi SAW sejak usia kecil sampailah jauh selepas Nabi SAW wafat. Anas ibn Malik ni wafat pada usia lebih daripada 100 tahun. Uniknya adalah pada ketika Nabi datang ke Madinah, ibunya yang berfikir tentang apakah sekolah terbaik untuk anaknya Anas ibn Malik, dan dia berfikir sekolah yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi dia pergi bawa Anas bin Malik jumpa dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ambillah Anas ini sebagai pembantu. Biar dia duduk dengan kau, wahai Rasulullah. Kau boleh minta dia tolong, dia boleh ambilkan barang, dia boleh bantu kau dalam segenap hal. Lalu Nabi SAW terima dan Nabi SAW menjaga Anas untuk tempoh waktu lebih 10 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan dalam hadis kepada kita semua bahawa sepanjang Nabi SAW menjadi bos ataupun menjadi manager yang menguruskan Anas bin Malik, Anas bin Malik kata Nabi tak pernah sekali pun marah kepada Anas bin Malik atau bertanya, kenapa aku suruh kau buat benda ni kau tak buat. Nabi tak pernah tanya begitu walau sekali. Tapi Nabi sebenarnya tegas. Misalnya ada satu ketika Anas bin Malik diarahkan oleh Nabi SAW untuk pergi melaksanakan satu tugas. Anas bin Malik budak-budak, dia keluar, dia nampak ada kawan-kawan lain tengah main, dia terleka, dia pun bermain. So Nabi SAW tunggu lama, mana Anas tak datang lagi ni. So Nabi pun keluar tengok, rupanya Anas tak pergi. Macam mungkin mak kita kata, pergi tolong belikan kelapa dekat kedai. Kita pergi-pergi nampak kawan tengah main game, kita pun singgah, terlupa nak beli kelapa. So kebanyakan kita akan buat apa? Kita pergi dah marah lah, kan? Benda ni orang tunggu lama dah suruh. Tapi Nabi SAW pergi, Nabi sentuh kepada Anas. Nabi tanya, macam mana dengan urusan yang aku bagi tadi? Anas tak perlu dimarahi, tak perlu dipukul, tak perlu dicubit. Anas sedar, sorry Rasulullah, aku main tadi. Dan dia terus pergi dan laksanakan tugas dia. So Nabi SAW mencontohkan kepada kita
Itu dalam situasi keluarga. Ada situasi yang lebih genting, misalnya selepas perang Uhud berlaku satu tragedi umat Islam yang diamanahkan duduk di atas bukit pemanah. Nabi pesan jangan turun, tapi kerana berlaku kekeliruan dan mereka terleka dengan harta rampasan perang, mereka turun, sehingga Khalid bin Walid pada ketika itu belum masuk Islam. Dia buat counter attack dan menyerang umat Islam, menyebabkan ramai syuhada yang meninggal dunia. Dan salah seorang yang meninggal yang Nabi sangat sayang adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi SAW sendiri. Dalam perang itu juga Mus'ab bin Umair juga meninggal. So Nabi nak kena jumpa balik ni dengan sahabat-sahabat ni untuk postmortem lepas perang. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala engkau akan bersifat lemah lembut dengan mereka. Kalau kita fikir Nabi ada semua hak sebagai komander perang untuk tengking, untuk marah, untuk herdik, untuk pecat, tapi Nabi tidak melakukan hal-hal demikian dengan kekerasan. Tetapi Nabi malah mengendalikan pertemuan itu dengan tegas, tapi penuh dengan sopan santun, dan bahkan dalam ayat tersebut, wasyawiruhum fil amr, libatkan mereka semula dalam meeting, dalam perbincangan. Jangan disebabkan mereka buat salah, kita dah tak nak dengar dah pandangan mereka. Libatkan mereka dalam meeting. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu tekad mengambil satu keputusan, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita seharian ni, jangan terpengaruh dengan banyak konten-konten yang mengajak kita sama ada ke arah terlalu longgar atau terlalu keras, pukul, lempang, sebat. Ini semua Nabi SAW tidak pernah memukul sesiapa pun. Bahkan ada hadis yang spesifik, Nabi kata jangan pukul hamba Allah yang wanita. Nabi boleh je sebut jangan pukul wanita, tapi Nabi kata jangan pukul amatullah, hamba Allah wanita. Nak bagi ingat, yang kamu pukul tu hamba Allah. Kau jangan pandai-pandai nak angkat tangan, nak pukul-pukul. Tegas, ya. Sebagai seorang suami, kena tegas. Sebagai seorang ayah, kena tegas. Ada perkara-perkara yang mesti kita pertahankan. Tapi kekerasan, no. Semoga kita semua dapat menjadi seorang pemimpin yang ada jati diri, ada ketegasan, tapi ketegasan itu bukan diterjemahkan dengan kekerasan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.